Apa patut kita buat kalau kita tak mampu? Bukankah tadi aku dah share pasal hadis Nabi, kalau kita tak mampu buat benda tu, kalau kita tak mampu sekalipun pergi haji ke umrah ke apakah, paling-paling kita sedekah jariah. Kalau kita tak mampu sedekah jariah, tangan tu tolonglah orang yang memerlukan pertolongan. Kalau kita tak boleh juga tak tolong orang dengan pertolongan, katalah hampa kudung ke apa, ataupun tak ada ni sangatlah, paling-paling hampa kena tolong diri hampa, sedekah kat atas diri hampa. Jangan buat benda yang tak elok, buat benda yang elok. Itu punyalah Islam dimudahkan abang bagikan. Macam mana pun hampa akan dapat juga pahala, kan? Jadi tak usah duk tengok rezeki orang tu, dia tu boleh pergi banyak kali, ada tu gini. Padahal ada saja peluang Allah bagi. Kok mana kona pun, okey, berpatutan dengan kemampuan dan kadar dia. Faham tak? Aku ni dah lama tak live, dah lama tak ingat gambar kan. Jadi linggo dia tu pun dah tak berapa nak ada, tak lari dah kan. Macam dengar mak-mak beliau, semoga dipermudahkan urusan dalam apa jua yang Datuk lakukan. InsyaAllah, amin. Semoga yang penting sekali, semoga dapat redha Allah. Tak semestinya aku ni dah dapat pergi sana, tak semestinya orang tu dapat pergi sana sini, duduk first class, duduk VIP, duduk apa, duduk itu, duduk hambok, duduk itu, duduk mampu, duduk ini, duduk itu, duduk ini. Tak semestinya, walaupun kita ni dianggap sebagai tetamu Allah, tapi tak semestinya kita ni mendapat redha Allah. Tetamu, ya, kita boleh masuk dalam rumah. Macam kita lah katakan, kalau hampa aku panggil mai di rumah, okey, mai di rumah makan apa semua, ya, hampa telah mendapat hak sebagai tetamu Allah. Tetapi sama ada hampa mendapat redha aku ataupun tidak, balik aku berumpat apa tidak, itu semua terpulangkan. Jadi samalah juga kan, kita dapat pergi sebagai tetamu Allah, tapi sama ada perbuatan kita dapat pergi sana, lepas tu kita pahala kita tu diredai Allah, Allah angkat, Allah terima, wallahu alam. Jadi tak semestilah. Jadi maksudnya kita ni, tapi kita kena yakin pada masa yang sama, yakin yang Allah akan redha kan. Tapi yakin kita itu pastilah disertai dengan adab dan akhlak kita di sana. Yang tu sajalah aku nak bagi tahu. Okay, so jangan kecewa, jangan kecil hati, jangan bersedih kalau Allah tak jemput pergi sana lagi. Sebab apa? Banyak lagi pahala-pahala bentuk sumber yang melata di atas muka bumi ni. Kalau nak ikut, kita nak buat semua tu pun tak terdaya. Okay, jadi apa yang sangat kita nak kejarkan setakat pergi umrah dan juga haji tu banyak lagi, dan Allah Maha mengetahui. Okay, jadi kalau yang dapat pi tu dengan kadar rezeki dia, yang dapat pi tu dengan jemputan Allah. Jadi yang tak dapat pi tu tak bermaksud Allah tak pandang dia, kan? Jadi buat percaya kepada rukun iman, buat semampunya di dalam rukun Islam. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, jangan takut. Sampaikan salam akak pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peroleh umrah mabrur. InsyaAllah kak, kalau saya ingatlah. Tapi yang pentingnya saya akan sampaikan salam keseluruhan umat Islam, okay, insyaAllah keseluruhannya daripada para pengikut, friends semua, insyaAllah. Tapi kakak boleh juga buat pada sini, tak semestinya kirim salam saja, selawatlah. Nabi insyaAllah akan jawab di mana saja. Okay, betul, rindu lama tak dengar Beletiak. Lapang dada dengan nasihat Tok Ri pagi ni. Tok Ri, nanti pergi Madinah dulu ke Mekah dulu? Mekah dulu sayang. Sebab apa? Kita, alhamdulillah, aku dah dapat minta flight yang pergi ke Madinah straight. So tak ada transit, insyaAllah. Sebab apa, kita ni kalau pergi Madinah tu dia tak apa nak sonok sangat lah kan. Sebab apa, ibadah tak buat lagi. Walaupun benda ni ziarah, tetapi di dalam ziarah itu ada unsur ibadat. Sebab bila kita dah berziarah ke sana, ke tanah-tanah haram, maka kita ada ibadat di situ. Salah satunya ialah umrah. Okay? Jadi kita kena buat dululah. Seronoklah kalau siapa dapat masuk Mekah dulu. Seronok sungguh hai pagi-pagi dengar suara mak Belitiak. Salam subuh. Tak
tak payah sebut salam subuh tu. Salam tu tak memberi, kalau digabung dengan subuh tu tak memberi maksud apa-apa. Okey, Assalamualaikum ada makna dia. Salam haram ke salam apa ke salam apa tak payah. Semoga insya-Allah kita berbaik sangka dengan Allah menurut sangkaan hamba-Nya. Okey, ada lagi soalan? Tok jangan makan ritok nanti peristiwa mastika berulang. Tok Ri, nanti ada ziarah tempat-tempat lain juga ke? InsyaAllah adalah. Kalau nak ikut aku ni, aku tak pergi ziarah lah. Tapi sebab dalam jemaah ni macam ada Amy apa semua yang tak pernah pergi ni, jadi kenalah usung dia bawa pergi juga. Kalau tak, aku tak berapalah nak pergi. Biarlah kita duduk di tanah haram tu kan, buat amal banyak dalam masjid haram. Jadi kat mana-mana pun sama saja. Tapi sebab ada jemaah yang tak pernah pergi kan, jadi bawa lah juga. Pilah, usunglah dia juga tengok di mana apa nama ni, Arafah, mana Mina, mana apa, esok mana lah tahu kot mereka ni ada rezeki nak buat haji ke apakah, jadi mereka dah tahu. Jaga diri Tok Ri. Assalamualaikum usung. Orang suruh tanya soalan, tapi kalau hampa duduk doa kat aku pun alhamdulillah, amin, insyaAllah. Tok hari tu ada terbaca boleh jariah 28 hari bulan ni ke? Tok nak bawa ke sana. Okey, ni soalan, ni jawapan dia. Okey, selalu kan hampa duk bagi aku segala benda merepek penuh satu meja tu kan, bunga lah, apa ti ayam lah, apa semua tu, kuih karah lah, apalah, empedu lembu lah, apa semua tu. Jadinya daripada hampa tahun ni duk bagi aku macam-macam. Bukan aku tak terima, alhamdulillah aku terima. Tapi sebab aku tak ada di sini di Malaysia tahun ni 28 hari bulan hari Jumaat tu, jadi tak payahlah hampa bagi apa-apa kan. Kalau hampa nak bagi buku ke apakah yang benda bukan makanan, boleh lah, tak apalah, boleh aku simpan kan. Tapi kalau tahun ni aku saja pergi di sana sebab aku nak salurkan je kebaikan kepada hampa, duk bagi hadiah saja tu. Jadi baiklah hampa bagi duit kat aku. Ya, ni bukan aku nak kutik-kutik duit lah, tak. Ni sebab apa, aku memberi platform saja. Jadi hampa jariah lah. Jadi aku niat lah dekat Allah, dekat aku sendiri, aku minta mohon kepada Allah supaya segala duit yang hampa nak jariah hari Jumaat ni dekat Dar Al-Qori tu, daripada hampa nak jariah kat aku, maksudnya aku terima semua duit tu dan kemudian aku akan kembalikan kepada Dar Al-Qori. Jadi aku akan cuit sikit daripada duit daripada Dar Al-Qori hampa yang hampa duk sedekah lama sebelum ni pun, yang hampa akan sedekah hari Jumaat ni sebenar hari jadi aku tu. Jadi aku akan bagilah sedekah-sedekah di tanah haram sana supaya berlipat ganda. Okey, jadi lebih baiklah macam tu daripada hampa dah bagi kat aku benda yang aku dah ada. Kadang-kadang macam baru ni aku terima buku munajat apakah Rasulullah ahli sunnah wal jamaah sampai berkopi-kopi. Dia ni bagi benda yang sama. Jadi bukanlah benda tu tak apa nama ni, tak boleh diguna pakai, boleh, tapi lebih baiklah kita bagi benda-benda yang terus di sana, maksudnya berlipat kali ganda kan, sempena aku berada di sana. Jadi kalau hampa nak todaklah Dar Al-Qori tu, dan aku niatkan segala apa benda yang hampa bagi kat aku tu, aku pulangkan kembali kepada Dar Al-Qori supaya boleh diguna pakai untuk sedikit sebanyak kita bersedekah di sana, apa sajalah benda-benda yang tu, supaya kekal ianya sebagai kita punya satu amalan ataupun pahala yang Allah angkat dan Allah ridha, insya-Allah. Ya, dekat platform website Jariah juga kata benda yang sama. Cuma aku niatkan kali ni apa yang hampa bagi untuk aku tu, untuk hadiah hari jadi aku, kalau hampa nak bagilah ya. Kalau hampa nak bagi, aku terima. Okey, saya terima dan saya akan berikan kembali di atas nama keseluruhan niat aku di atas friends lah. Jadi dan mungkin aku akan doakan sekali. Maksud kata hampa tak minta aku tolong doa, tapi aku doakan supaya jariah kita ini kesemuanya ini ya, insya-Allah Allah akan terima ya, supaya menjadi pendinding kepada api neraka kita, insya-Allah. Okey, itulah saja yang aku nak buat tahun ni. Jadi tahun sudah duk huha-huha kat Langkawi, naik jet turun jet lah, apalah itulah gerbong-gerbang lah, itulah inilah gerbong-gerbang. Jadi tahun ni kita buat lain sikit. Mana kata kita nak buat satu benda yang memberikan insya-Allah 100% manfaat. Benda yang tahun sudah tu mungkin ada manfaat, mungkin ada lara, mungkin ada sebagainya, kita tak maulah kan. Jadi kita minta semoga lepas ni benda yang apa kita nak buat insya-Allah 100% ada manfaatnya kepada agama dan kita sendiri. Okey, macam itulah cerita dia.
Okey, tapi bukanlah aku nak usung sampai ke semua. Katalah hampa bagi sampai 100,000 kat aku. Tak boleh lah aku nak usung sebab nak bawa duit pun bukan boleh banyak. Habis-habis pun berapa 60,000 rial saja yang boleh bawa seorang kan. Jadi takkanlah aku nak usung cash banyak-banyak. Tak boleh lagi pun. Tak adalah mana kita nak buat amal ibadat lagi, mana nak cari orang nak sedekah lagi, banyak kerja kan. Jadi kita cuit, minta sedikit daripada situ, semoga semua tu Allah terima, seolah-olah Allah terima keseluruhan rumah kita hari itu. Tak boleh buat di sana kesemuanya, kita buat yang selebihnya di sini sama saja, cumanya dilipat gandakan di situ. Jadi aku nak ambil peluang dilipat gandakan saja. Tidak ada unsur-unsur bid'ah ke apa, tidak ada. Cuma kita nak ambil kelipatan gandaan di sana saja. Okey, itu saja. Padahal banyak juga orang yang asnaf di sini, orang fakir-fakir di sini, banyak juga yang kita perlu tolong. Okey, insya-Allah. Faham nak? Okey, faham. Baik. Atau jariah awal sebelum, boleh saja nak buat lagu mana pun boleh saja, boleh saja. Lagipun hampa kan nak tu dah jubah tarim Grab tu kan kat sana, situ dalam tu pun ada jariah juga. Jadi kok mana hampa kona pun, hampa dah jariah sebelum ni ke, hampa dah jariah minggu lepas ke, hampa nak jariah hari ni ke, hampa nak jariah hari Jumaat ke, hampa nak jariah selepas tu ke, yang janjinya aku sebagai pemegang amanah berniat bahawasanya segala apa yang hampa nak bagi aku tu, aku akan cuit sikit untuk letakkan di sana. Itu saja. Okey, sebagai aku ni sebagai seorang pemegang amanah. Okey, baik. Faham? Okey. Teringat dulu-dulu kita subuh-subuh macam ni aku dah tazkirah kan. Masa tu dah 1,500 orang masuk. Ni pun dekat nak 1,000 lah juga. Okey. P-Night Airlines apa tu? Okey. P-Night Saudi Airlines, benda tu sebab dia direct daripada KL sampailah ke Jeddah, dan kemudian balik pun kami pun naik Saudi Airlines daripada Madinah sampai ke KL, jadi tak ada transit. Maka bila tak ada transit, kami semua kena pakai ihram siap-siap lah. Sebab tak dan lagi nak salin ganti pula atas keterbang dalam toilet kecil tu, lagi pakai ihram bawah nak buat tali pinggang, lagi tak ada nak gigit ihram tu, terlondeh depan pramugari, melantun semua kan. Jadi elok pakai siap-siap, cuma kita kena lebih berhati-hati supaya ihram kita tidak dicemari dengan najis ataupun kita melanggar wajib ihram ya, seperti memakai wangi-wangian ke apa, ataupun kita terlebih makan kari tumpah yang ada wangi kari lah apa semua, itu semua kena jagalah. Jadi aku akan serabut jugalah sebab nak jaga anak-anak lagi, Ali punya ihram lagi, Umar punya ihram lagi, nak tengok mereka jangan terkena tu, jangan apa cabut bulu, jangan apa semua ni, banyak cerita. Okey, tapi berbalik pada soalan hang tadi, kami naik Saudi Airlines. Okey, jadi kalau hampa tak mau takut jaga, at least bahagian bawah tu orang jantan, okey, pakai siap-siap ihram di bawah, pakai tali pinggang Mekah tu kejap-kejap apa semua, lilik elok-elok, selisih elok-elok. Okey, lepas tu seluar dalam, kalau nak pakai dekat airport boleh, masuk dalam kapal terbang londeh. Okey, jangan lupa sagi dah niat pakai seluar dalam pula, kat dalam tu tak buka-buka lagi. Kalau hampa tak mau, bahagian atas tu boleh pakai t-shirt atau kemeja apa semua. Kalau rimah nak bersandar dengan ihram tu, duk tertanggai apa semua, duk nampak puting apa semua, boleh pakai tu. Tapi sebelum dah nak sampai mikat dekat atas kapal terbang tu, kena salin ihram siap-siap lah. Okey, lepas tu macam biasa kita bila dah nak lalu mikat, sebelum tu kita kena berniat berihram. Lepas tu kena jagalah pantalan ihram sampailah kita habis buat rukun dan juga wajib umrah tersebut. Okey, faham? Jadi aku nak kampi dalam pukul kami punya kapal dalam pukul 5 lebih insya-Allah. Lepas tu aku akan turun daripada rumah sebelum lohor, sebab aku nak ambil kesempatan jamak takdim Zuhur dan Asar di airport. Jadi aku boleh jamak dua-dua. Kemudian bila dah naik kapal terbang, mungkin masa tu lalu dekat India ke apakah, aku boleh semayang jamak, tak tahu lagi takhir ataupun takdim maghrib isyak atas kapal terbang, berwuduk. Okey, dan kalau kita dah berwuduk di atas kapal terbang menuju kepada Kaabah, masuk halam, maksudnya daripada Malaysia ke Saudi,
Kaabah di situ maksudnya kita menghala kepada Kaabah, kita berada di atas kapal terbang, maka kita boleh solat di atas, kita boleh jamak di atas kapal terbang. Kita kena tengoklah, sebab aku daripada Kuala Lumpur, kita dah semayang solat Zuhur dan juga Asar. Okey, ini bergantung kepada waktu kapal kita lah. Okey, macam aku dah semayang dekat Malaysia Zuhur dan Asar jamak takdim. Okey, sebelum masuk asar, sebab kami punya kapal terbang pukul 5 lebih, jadi kita semayang sesi asar di situ. Kita cantumkan, kita jamakkan Zuhur dan juga Asar, kemudian kita kasarkan mereka. Lepas tu bila naik kapal terbang bertolak 5 lebih, jadi 5 lebih dia akan menuju ke arah Saudi, maka kita akan lalu India dan sebagainya semua tu. Mana kata kalau kita tak lena atas kapal terbang tu, kita tengok oh India, kita dah lalu India dekat skrin kan, pukul berapa di situ. Mungkin masa tu kita lalu ke India dia 4 lebih, sebab kita ada ghost time kan. Kita bila ghost time maksudnya dia punya waktu ghost time, maka kita boleh semayang siap-siap Maghrib dan Isyak kita jamak, tak tahulah takhir ataupun takdim, bergantung kepada time yang kita nak buat tu. Jadi kita ambil wuduk buat ayat baik dalam spray, kita spray anggota wuduk yang mana yang wajib saja, tak perlu buat sampai banyak kali, sekali saja pun boleh, 3 kali itu sunat. Dan cara tu kita kena belajar macam mana kita tak boleh angkat tangan bila kita sapu ayat wuduk tu dekat anggota wuduk. Okey, lepas tu kita boleh duduk semayang di sini, kita boleh niat kata nak semayang Maghrib dan Isyak 3 dan 2 rakaat tersebut, ya, jamak takhir ataupun takdim bergantung kepada masa. Jadi sah semayang kita tu. Jadi bila aku dah sampai di Mekah tu nanti, itu pun kalau aku tak terlena lah. Tapi kalau terlena, tak sempat, tak apa semua, ataupun kita tengok waktu di negeri yang di bawah tu, dia maksudnya dia dah terlepas habis waktu Isyak dia ke apakah. Tapi tak terlepas lah, sebab apa? Bila aku sampai di Mekah pun masih ada lagi waktu Isyak. Jadi aku tak mau nak semayang Isyak dan Maghrib di Mekah, maka aku semayang di atas kapal terbang. Sebab nanti bila dah sampai mungkin dah letih, kita nak nak semayang Maghrib Isyak lagi, lepas tu kita nak turun buat umrah lagi, terpulang lah. Kalau hampa nak pahala, kalau antara jemaah aku yang nak pahala semayang jamak sebab bila kita dah sampai di Mekah, kita dah tak boleh semayang jamak kan. Jadi tapi kita kena buat kita dah sampai di Mekah. Kejap aku dah ingat mungkin ada sedikit kekilafan di sini. Makna kata lebih baiklah kita berjamak di atas. Sebab bila kita dah sampai, sebab aku kan sampai pukul berapa kan aku sampai Maghrib. Kalau aku sampai Maghrib, mana kata aku kena semayang Maghrib dulu, lepas tu tunggu Isyak masuk, lepas tu baru kena buat umrah. Jadi eloklah kalau aku akan buat siap-siap jamak tu di situ kan. Jadi kita dah selesai. Memang nak kata dah sampai tu kita tak payah dah, sebab kita dah selesai kita punya Maghrib dan Isyak macam tu. Faham? Okey. Kan? Tapi wallahualam aku pun tak ingat aku sampai Mekah tu pukul apa. Tapi kalau kita dah sampai, jadi kalau kita sampai tu nak habis-habis hujung Maghrib kan, jadi takut Maghrib habis, lepas tu kita tak semayang Maghrib lagi, tiba-tiba Isyak dah masuk, maka lebih baiklah aku nak habaq dekat jemaah aku tu, hampa jangan nak lena gatai sangat. Sagi lena-lena terlepas mikat. Jadi baiklah kita jamak mohon siap-siap. Jadi selesai, janganlah pula kita ni duk tak maulah lagi nak semayang dekat Mekah lah sebab dapat 100 kali ganda. Jadi terlepas 100 kali ganda ke mana, dosa yang fardu ke mana. Jenis lagu tu. Macam itulah. Jadi sebab itulah yang hampa jangan duk runtun, duk tanya sangat Datuk pasal apalah Tuhan tak bagi pi lagi, tak jemput lagi. Kadang-kadang tu Tuhan tak jemput tu bukan pasal 1000 lebih. Selamat pagi, Assalamualaikum. Aku bukan tengok sangat soalan hampa ni. Sebab tu lah bila nak pergi buat ibadah umrah ni dan juga haji ni, bukan kata okey duit cukup, okey handbag semua dah beli, tudung semua dah ada, sarung kaki dah beli, sarung tangan dah beli, spek hitam dah beli, apa semua, handphone ada, TikTok dah buat, Instagram dah ada, jom kita pergi Mekah, jom kita tunjuk layak mereka. Kita tak tahu segala ibadah, segala ilmu fiqh apa semua tu kita kena tahu sedalam-dalamnya. Okey, apa benda yang boleh buat, apa benda tak boleh buat, apa benda itu. Jadi kalau kita ni ilmu kurang, macam aku pun, aku rasa macam aku pi 1996 dulu dengan tahun ni sekarang ni
ada peningkatan daripada segi ilmu. Maksudnya, oh yang ni dulu kita buat salah, patut taubat. Yang ni kita patutnya buat, kita tak buat. Patut kita tak buat, patut kita sepatutnya buat. Oh yang ni aku dah macam-macam. Jadi kalau hampa nak pi sangat-sangat tu, orang kata lebih baiklah kita mendalami ilmu. Sebab apa? Niat kita nak pi dan usaha kita nak pi buat umrah dan ibadah haji itu dengan ilmu yang sebaik-baiknya, dengan ilmu yang selengkap-lengkapnya, supaya kita tahu kita ni tak ada banyak rezeki yang nak pi banyak kali macam orang lain yang kita duk tengok duk pi. Maka kita nakkan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang baik, amalan kita ni. Maka kita sementara hampa duk tunggu Allah nak panggil pi tu, makna kata hampa kenalah cari ilmu betul-betul yang mendalami setiap itu. Yang paling penting solat kena betul cara kita solat. Lepas tu rukun-rukun dia apa, wajib dia apa, lepas tu macam mana kita nak solat musafir, macam mana kita nak niat itu, macam mana kita nak bawa akhlak kita. Jadi sementara Allah nak panggil, buat dulu homework ni. InsyaAllah Allah akan tahu. Mana kata kalau Allah tak tahu, hampa semua dah pandai, okey, panggil kawan ni, si fulan dan si fulan ni, mais ni, sebab dia dah pandai, dia dah itu, jom. Jadi berbalik kepada apa yang aku kata awal-awal tadi, memang semua kita nampak sebagai tetamu Allah, tetapi tetamu Allah yang mana satu yang Allah betul-betul raikan, yang Allah redakan. Ada yang tetamu Allah panggil sebagai introduction. Okey, hampa mai sini, tengok ni, macam ni keadaan dia, tanah haram ni. Okey, balik. Okey, sedap tak? Istiqamah tak? Okey, perbaiki lagi amalan. Okey, mai lagi sekali. Macam tu. Macam-macam tingkatan dan taraf tetamu di sana. Dia bukan sama. Kan? Faham tak? Lagu tu cerita dia. Okey? Baik. Tok save live ni boleh? Kami nak pergi kerja dah. Pergi melingkup. Sedihlah kalau kami tak boleh dengar segala nasihat Tok. Okey, macam aku pergi haji dulu dengan aku pergi haji kali ni berbeza. Okey, macam dulu kurang ilmu, tapi pergi juga takut-takut mati kan. Pergi juga kumpul duit, pergi juga takut nanti tak sempat buat haji kan. Tapi dari segi lain mampu. Okey, pergi dah dapat introductionnya, dah dapat pengalamannya, dah tengok perangai orang macam mana, mazhab-mazhab lain macam mana, apa yang dia perlu buat merapu, apa yang kita duk buat merapu, apa yang kita tambah, apa yang kita jadi bid'ah. Kali ni pergi, lain pula ilmu dia, kita dah tahu. Besok ni kalau ada rezeki lagi, nak pergi lagi sekali. Sebab apa? Dalam masa beberapa bulan ni lepas balik haji, dapat lagi ilmu lain kan. Jadi macam tu lah. Jadi kita jangan putih. Sebab apa? Nak pi buat ibadah, kita kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak buat ibadah kan? Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun Allah mi'rajkan, nak ajak tentang solat. Lagu mana nak solat, lagu mana, apa nak baca, itu nak ini. Duk tanya Jibril apa itu, apa ini. Jibril duk ajak gedebuk-gedebak. Jibril pula ajak daripada siapa pula yang ajak? Allah ajak. Itu ilmu, baru kita boleh buat ibadat. Kalau kita tak ada ilmu, ibadat apa kita nak buat? Nak baca bismillah pun kita tak tahu. Nak baca apa ni? Kak, jadi beruk lah kan. Tapi sebab ada ilmu, bismillahirrahmanirrahim, itu ilmu, maka kita amal, maka kita buat ibadat, kita jadikan sebagai ibadat. Dan insyaAllah bila kita buatkan benda itu sebagai jadi ibadat, makanya Allah reda ke atas kita. Dan apa yang kita akan dapat bila Allah reda kepada kita? Syurga. Dan kita tak dapat masuk neraka, disebabkan kita telah dipilih menjadi penghuni syurga. Bermula daripada masyar lagi, supaya kita ni tidak dicelup dan dibasuh dan dibersihkan di alam neraka terlebih dahulu. Okey, baik, faham tak? Jadi macam tu. Kita kena revision, kita kena belajar. Jangan ingat kita ni dah umur ni, solat kita betul, doa iftitah kita betul, kita punya ayat kursi kita betul. Macam aku baru ni, ya Allah salah rupanya tahun ni. Dah duk biasa baca sangat selalu daripada kecil kan. Laju rupanya kita terkoma, lain tersabdunya, lain tersambungnya, lain. Itu semua setan punya kerja lah kan. Faham tak? Kata hidung.
Jadi macam itulah cerita dia. Okey, tetamu Allah tu ada pelbagai taraf dan tarif dia. Nampaknya di semua tu sama. Nampak duduk keliling Kaabah tu sama. Nampak orang yang duk buat sa'i tu sama. Tetapi perbuatan sa'i dan perbuatan tawaf itu pun ada pelbagai kategori yang kita tak tahu di sisi Allah macam mana. Ada yang 100% Allah angkat, ada yang Allah ambil 50% saja. Ada yang Allah tengok macam tu je, awak buat lagu ni kan, macam tu. Ada orang buat live, ada orang ambil gambar. Tapi kita yang melihat dalam TikTok dan juga video-video orang ke apa ke dalam live ke apa, kita tak boleh nak kata awak kalau kita ada ilmu kan macam tak boleh lah buat TikTok ke live ke masa tengah tawaf, sebab benda tu ibadah kan. Betul benda tu ibadah, tapi kita tak boleh fitnah dia. Kita kata macam, oi apa hang ni gini-gini, apakah pergi Mekah lagu ni buat gini-gini. Kita tak tahu yang dia angkat telefon buat live tu, dia dah selesai dah ibadah umrah dan sa'i dia. Kita tak tahu kan. Kita duk fitnah dia, apa ni tak reti ilmu tapi apa, kita tak tahu. Mungkin dia dah habis selesai tawaf dia dah solat sunat tawaf dia dah apa, dia dah pergi sa'i, lepas tu dia patah balik, dia saja round-round dekat tawaf tu ke. Itu kalau dululah, tapi lah ni mustahil untuk daripada sa'i kita boleh patah balik ke Kaabah, sebab apa, dia one way. Jadi namun walau bagaimanapun kita tak boleh nak mengata jemaah tu duk buat live lah, apalah, tak ikut lah, tak apa, tak boleh. Kita tak tahu apa keadaan dia di ketika itu, tapi Allah saja yang tahu. Sebab tu bila pergi sana, yang penting kita kena tengok amal ibadat kita sendiri. Kita jangan duk hirau pasal orang, dia ni buat salah, awak dia ni semayang lagu tu, awak dia ni. Kita tak tahu. Okey, kita sendiri pun banyak buat bid'ah, kita sendiri pun banyak buat silap. Sebab apabila kita terdetik je dalam hati nak mengata orang tu kita ni elok, kita tahu ilmu, kita tahu itu, dia tu tak tahu ilmu, wallahu alam. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam hati dia, nak angkat, nak reda, nak terima, itu Allah punya pasal. Okey, sebab kita bercantum di dalam satu kawasan yang datangnya daripada pelbagai jenis mazhab, pelbagai jenis ulama, mereka semua ada masing-masing, tetapi cuma yang sama daripada seginya adalah kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, faham tak? Kita kena ingat tu saja. Nampak je orang tu perangai pelik, selawat saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak je dia ni duk angkat telefon, duk buat live, duk ambil gambar, duk pusing sana sini, apa semua itu, kita kata saja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni umat Nabi Muhammad, itu saja. Dan doanya supaya semua ini Allah terima, itu sajalah. Tak payah nak kata kita bagus, kita baru dengar ustaz ni kata dalam YouTube, kata kita kena buat lagi ni, kita better. Tak payah. Okey, depa nak angkat doa ke, depa nak itu ke, depa nak angkat nampak kepala lutut ke, depa nak nampak tapak tangan apa, kat tangan tak tutup, baik pi kat depa. Okey, macam-macam orang di situ. Okey, dekat Malaysia pun macam-macam perangai, tambahlah lagi bila satu dunia, main daripada Jepun, main daripada Turki, main daripada India, main daripada Pakistan, main daripada China, main daripada apa, macam-macam. Okey, bukan kita punya tanggungjawab. Tanggungjawab kita adalah diri kita, amalan kita, keluarga kita yang kita bawa, kita usung. Okey, fahamkan tak? Itu nombor satu yang hampa kena jaga betul-betul. Niat kita nak pergi buat amal ibadat, bukan niat kita nak compare amal ibadat kita dengan amal ibadat orang lain. Kita betul dia salah. Okey, tak mau lagu tu. Sesuai dengan keadaan apa saja kita tak dosa. Okay, sebab tu lower your gaze tu bukan kata lower your gaze duduk tengok aurat saja. Jangan duk pi cari kelemahan dan kesalahan orang. Okey, jangan duk pi cari. Tapi yang kita takutnya apabila kesalahan kita itu kita tunjuk dalam media sosial. Yang tu yang kita tak mau. Jadi sebelum itulah dia orang kata fitnah di akhir zaman ni kan. Bila kita saja pergi tunjuk, bila orang ternampak, mestilah orang nak mengata kan. Jadi kalau dia nak tunjuk, kita jangan tengok. Kalau kita nak tengok, kita jangan kata orang tu menunjuk. Faham tak? Macam tu.
Jadi kena tunduk selalu tu, selalu perhati, tengok bawah, tengok diri sendiri, tengok muka laki, tengok muka bini, tengok muka anak-anak. Tu cukup takat tu lah. Paling-paling panggung naik kepala ke langit kan, mohon doa, itu saja paling selamat. Okey, jangan pergi buat benda-benda merepek. Faham tak? Okey. Yang tu daripada aku punya pengalaman lah kan. Jadi kita selamat daripada kita duk pi tambah dosa di sana. Okey, pi tambah dosa. Elok-elok tak ada dosa, pi sana pi tambah dosa. Duk di Malaysia mulut tak capui pun, duk di Malaysia tak mengata orang pun, duk di Malaysia tak buat benda merepek pun. Pi sana pula pi jadi lagu tu. Yang tu tak maulah. Kita nak pi luruhkan dosa, bukan kita nak buat balik dosa. Okey, faham tak? Faham. Lower your gaze, jangan pergi cari kesalahan orang, bukan hanya nak tengok aurat saja. Ya, betul. Okay? Di sana tu, kalau orang perempuan tu, tanpa tengoklah kalau main-main pada Arab tu, kadang-kadang ada yang handsome, yang apa. Jadi bila tawaf tu buka bau sebelah tu, lower your gaze, cik. Oh, lower your gaze. Kalau orang yang jantan pula pergi sana, Arab-Arab dia buka muka pun segak-segak. Ada yang tutup, ada yang pakai burqa, ada yang pakai nikab saja, ada yang pakai tudung saja, tak itu pun segak-segak. Lower your gaze. Okay? Sebab apa? Kadang-kadang benda yang kita duduk sangat pun kadang-kadang orang suka tengok kan. Macam itulah cerita dia. Lepas tu yang mana-mana pi sana pi buat pakai nikab apa semua, pi di sana apa pakai nikab, balik main sini apa tak pakai nikab, pi sana pakai nikab pasal apa kan. Kalau hampa tak pernah pakai nikab di sini, pi sana pi pakai nikab pasal apa kan. Cantik sangat kah kan, ataupun ada debu, ribut debu ke di sana kah kan. Jadi kena ingatlah benda tu, benda-benda kecil-kecil tu aku sajalah peringat kan. Jadi jemaah aku pun aku habaq sampai sana, kalau kita tak pernah pakai nikab, pergi sana tu salah pakai nikab, apa bezanya kan. Bukannya kata tutup muka tu dapat pahala lebih ke atau apa ke, sama saja. Cantik sangat ke muka di sana, cantik sangat ke muka hampa kan. Sama saja. Balik mai sini nikab pun tak ada, tudung pun tak ada. Allah tu kan, agama Islam tu kan seluruh alam kan. Jadi kalau hampa belajar alam, apa panggil, ilmu alam tu, Malaysia ni dalam bumi ni dalam satu angkasa tu alam tu siapa punya? Allah Ta'ala. Jadi sama saja. Kalau dah kata kena tutup aurat tu, tutuplah aurat di mana sahaja kita berada, melainkan bersama orang-orang yang dibenarkan melihat aurat kita. Yang tu sajalah nak tegur secara halus. Okey, itulah saja. Tegur mak bapak macam itulah. Okey. Jadi kita janganlah di sini kita tak pakai apa, di sana tiba-tiba bertudung berdingkap bagai kan kostum ke kan. Jadi yang itulah saja aku nak tegur. Jangan bedakan agama itu kepada geografinya. Salah tu. Di mana saja kita ada, dalam penjara pun sama saja juga kita punya iman kita. Di mana saja kita duduk tepi sungai ke, duduk di market ke apa ke, sama saja. Okey, jangan bezakan. Okey, yang tu saja. Tu apa pengalaman yang paling tu ingat? Allah, hai banyaknya. Tu soalan besar tu. Apa lagi yang hampa nak tanya? Mungkin apa barang nak bawa ke, itu ke, bintu ke, ini barang nak bawa tu saya tanyalah. Aku ni segala macam satu keramat aku bawa lagi, tidak boleh menjadi sebagai satu garis panduan kepada hampa. Nanti aku suruh bawa seluruh-luruhnya. Betul tu kat sana bernikab, sini tak bernikab, tak apa lagi tudung tu. Okey, jadi hampa kena betul-betul tanya. Okey, jangan duk ikut orang. Jangan hampa tengok, jangan hampa terinfluence dengan orang. Oh, kena sana kena pakai nikab ke? Tak. Okey. Kalau sini tak pakai nikab, kalau hampa rasa setakat menutup aurat ya, berstoking, pakai sensor, pakai tudung kepala, tutup depan, tutup belakang, mencukupi. Di sana juga mencukupi. Jangan hampa ingat perempuan tu sama macam orang jantan. Orang jantan, ya, kami bila pergi sana umrah, kalau kami menunaikan umrah, memang pakaian kami memang macam tu. Memang dua keping pakaian tidak berjahit. Lepas tu kena kena buka bau masa tawaf. Memang kami lain. Kami orang jantan. Perempuan, mana saja hampa duduk, itulah pakaian hampa. Faham ke tak? Mana apa saja duduk. Dalam umrah sekalipun sama. Kalau di luar rukun umrah pun sama juga.
Nak semayang pun sama juga. Nak pergi market pun sama juga. Lagu tu. Jadi jangan ingat macam pergi sana macam orang kami orang jantan kena pakai itu. Ataupun masa kami melakukan umrah. Tak. Sama saja. Okey, faham tak? Kami ni boleh buka. Kami ni kira macam lagi buka lagi bagus. Maksudnya jari kaki pakai slipper kena nampak, itu ni kena nampak, apa semua apa kena nampak. Jadi hampa tu tutup sana tutup sini tutup sama. Mana kata sama, Allah dah tetapkan. Okay, sampai orang jantan boleh tutup muka, orang perempuan tak boleh tutup muka. Boleh tutup hal lain, muka tak boleh tutup. Kalau tutup waktu dalam umrah batal. Macam mana tu? Mana kata sama. Jadi apa tak duduk pergi pakai nikab kat sana? Apa motif dia? Abang main kat aku, Ustaz. Pasal nak bagi nampak mata lebih cantik kah? Apa motif dia? Bila motif tu lain, mana kata motif tu niat. Bila niat tu lain, mana kata apa di situ. Okey, jadi tu kita kena jaga niat betul-betul. Bukan aku marah, tak marah, aku habaq. Sebab apa? Aku ni bukan penceramah, aku ni bukan PU, aku bukan ustazah. Tapi aku ni orang yang memahami, yang dah pergi berkali-kali dan melihat evolusi manusia apabila pergi menunaikan ibadat umrah. Sebelum zaman dekad keberapa. Jadi bila ada teknologi, bila ada media sosial, maka timbul bida'ah yang macam ni. Kan bida'ah ni maksudnya perlakuan yang kita buat sendirilah. Yang kita rasa macam benda tu adalah satu amalan yang disuruh oleh Nabi Muhammad ataupun amalan yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita tokok tambah sebab kita ingat macam benda tu kena buat sebab orang lain buat. Orang lain buat tu sebab dia tak ada ilmu. Faham tak? Jadi cerita dia lagu tu. Okey? Jadi aku mulut cantik tu mulut cantik pun tak suruh tutup. Okey, tapi kalau nak tutup, mana kata itu merupakan satu tahap pemeliharaan kepada martabat wanita yang paling tinggi. Jadi bila martabat itu paling tinggi, maka martabat itu perlu datang di dalamnya ada akhlak yang tinggi kan. Jadi bila akhlak yang tinggi, maka samalah juga benda lain. Amalan pun tinggi, kepatuhan yang tinggi, ketaatan yang tinggi. Yang tu susah nak jaga. Okay, susah nak jaga. Tapi sebenarnya senang nak jaga kalau hampa tutup muka terus kan. Senang nak jaga, orang pun tak tengok hampa pun tak tengok orang sangat. Senang nak jaga. Tapi senangkah kita ni nak jaga benda tu kan tutup. Mungkin hampa juga rimah. Sekali dah try, rimah lah, tak maulah pakai. Tak mau macam tu lah. No ghostan. Kita dah buat benda tu, kita dah naik tingkatan yang atas, takkan kita nak berguling ke bawah kan. Lagu tu lah cerita dia. Faham tak? Teguran Tok pada wanita betul-betul buat tersentak. Tok usah tersentak. Jangan sentak. Aku bukan tegur sebab nak bagi hampa sentak. Itu bukan niat aku. Faham tak? Bukan aku saja nak pergi marah. Macam mak kita marah anak. Bukan mak kita marah anak sebab nak bagi anak tersentak. Tak. Dia sebab dia sayang dekat hampa baru dia tegur. Kan? Kalau nak sentak, nak buat apa nak sentak. Tapi kalau anak tegur mak, ya sentak. Mak tu akan sentak. Tapi kalau mak nak tegur anak tu bukan sebab dia nak bagi dia sentak. Okey, bukan dia nak bagi anak tu sentak, sebab dia nak hamak benda yang betul. Jangan buat salah. Itu saja cerita dia. Okey. Terima kasih Datuk bagi ingatan buat kami orang perempuan. Ya, sebab aku tengok banyak sangat hampa tu ikut tengok orang perempuan lain buat. Dan orang perempuan lain buat pun sebab orang jantan tak tegur dia. Ataupun ada orang perempuan yang ada ilmu sendiri yang tak tegur. Kita tak usah kira lah ustazah semua tu. Kan? Kita tak usah kira lah. Sebab ada juga ustazah yang trending. Ada juga ustazah tak tegur sebab takut sentak follower dia, nanti tak sayang dia balik. Ada ustazah yang berani tegur. Kan? Macam-macam jenis kategori ustazah. Jadi aku tegur sebab aku kira macam hampa ni friends. Aku, anak-anak aku, adik-adik aku. Jadi aku tegur lah benda-benda yang aku tengok macam tak berapa nak betul buat tu. Okay? Kalau kita di sini pakai tudung macam biasa, kita pakai tudung labu depan belakang, macam itulah juga kita pergi buat di sana. Kan? Aku tak pasal apa dalam ibadah umrah tu Allah tak suruh tutup muka. Dilarang pula wanita menutup muka. Dan kita kena faham juga
macam mana sejarah Kaabah tu sendiri, yang mana dulu di zaman jahiliah, zaman Nabi Ibrahim dulu, orang perempuan ataupun orang-orang yang tidak menerima agama Nabi Ibrahim tu, depa tawaf, depa mai di Mekah, tawaf macam-macam pakainya, ada yang pakai macam tu, ada yang pakai bawah saja, atas tak pakai, ada yang pakai atas saja, bawah tak pakai, ada yang tak pakai seurat benang saja. Tawaf keliling Kaabah tu, hura-huri, bertepuk tangan, menyanyi, bertepuk atas, tepuk kepala, tepuk muka, semua boleh. Itulah dia zaman jahiliah, zaman sebelum datangnya pelbagai kitab, dan juga zaman di mana Nabi Muhammad mai perbetulkan balik macam mana kita ni patut menunaikan umrah, menunaikan ibadah haji, tawaf macam mana, sa'i macam mana. Jadi tengok, jadi macam itulah juga kita ni, bila dah sampai Nabi Muhammad suruh buat macam ni, kita tak puas hati, jom tambah, jom kita buat macam ni pula, jom kita buat macam ni pula. Pasal apa? Macam-macam niat kuno-kuno nak merapikan kembali. Lama-lama dia jadi benda pelik-pelik lah. Macam tu jugalah Nabi Ibrahim tak suruh buat macam tu. Lama-lama okey kita tambah macam ni, okey kita tambah, jadi merapu. Lepas tu turun pula syiar baru, Nabi Muhammad suruh buat macam ni, okey ikut zaman para sahabat. Lepas tu beberapa lapisan generasi lepas tu mai merapu, mai pecah belah puak, mai lagi merapu, macam kita mai merapu lah, merapu macam-macam. Jadi itulah yang kita tak mau. Jadi bila dah merapu, apa lagi balasannya, kenalah gerbung bala. Kan. Jadi kalau boleh kita kena ikut betul-betul syariat macam mana yang Nabi Muhammad SAW buat. Kita kena jaga tertib kita, sebab benda tu ibadah. Okey. Jadi kalau hampa yang nak baca doa dalam buku panduan tu, tak payah. Kalau kita setakat macam tu, nak tawaf tu sebagai ibadah, zikir saja, subhanallah, zikir saja, Allahu Akbar, alhamdulillah, zikir saja. Tak payah nak tengok buku tu, nak ikut pusingan pertama ke berapa, pusingan kedua apa doa dia. Siapa suruh? Nabi Muhammad suruh ke pusingan pertama baca doa ni, pusingan kedua? Itu hanyalah satu yang digubah semula oleh para ulama, kalau sekiranya kita nak buat. Tapi kalau kita dalam keadaan kita nak baca doa tu takut salah, lepas tu kalau pula kita ni tak berapa nak pandai baca Arab, lepas tu duk baca pula tulisan Rumi yang mengikut Arab itu, tak payahlah. Mana pergi hati, lahirnya hati kita, lahirnya keinsafan kita, lahirnya di mana kita nak minta Allah Ta'ala beli keredaannya sambil kita nak tawaf Kaabah 7 kali tu. Sedangkan kita ni nak pusing kepala tengok belah kiri, bahu kita terpusing pun tak boleh. Itu kita kena jaga. Macam dalam solat kan, kita kena jaga betul-betul kita punya rukun tu, semuanya tertibnya. Jadi tak payah, kita zikir saja sambil ingat, ya Allah, ya Tuhanku, redalah ke atas aku, ampunilah dosaku. Macam tu, subhanallah, cukuplah takat tu, tak payah nak berebut. Ni aku tengok ramai macam jemaah Indonesia kan, ramai dia bawa satu grup tu, pakai mikrofon, ada earphone kat situ, kubunya lah kuat, baca doa kan, bismillahirrahmanirrahim, baca doa sampai mengganggu jemaah lain yang nak betul-betul bermunajat, yang nak betul-betul jaga tertib. Tak boleh juga. Orang perempuan pun sama-sama macam tu, ikut ustaz mereka, mutawif mereka kat depan tu baca la ilaha illallah, kuat tak boleh. Orang perempuan mana boleh suara kuat kan, tu ikut tu. Jadi macam-macam jenis. Tapi aku bercakap ni supaya hampa tidak terikut-ikut. Okey, bukan aku tegur mereka, bukan apa, tapi ada hukum hakam di sebaliknya. Kita sebagai seorang perempuan macam mana, kita sebagai seorang lelaki macam mana, apa kita kena buat. Jadi banyak benda yang orang kata tu, kalau kita setakat kali first time tu memang rumit lah. Memang kita kepala duk proses. Okey, kepala duk proses benda-benda macam ni. Ada yang proses menidakkan, ada yang proses macam nak ikutlah dia buat lagu ni. Lepas tu dalam masa sama proses kita tengah melakukan rukun ibadat tu lagi. Lepas tu dia ingat lagi, kalau aku boleh angkat telefon bubuh tunjuk ke orang follower aku kan, mungkin dia pun boleh. Macam-macam proses berlaku dalam satu keadaan masa yang sama.
Jangan hampa tengok pi umrah tu, oh seronoknya pakai jubah tu, boleh tu, bawa beg ni, oh pakai spek hitam tu, oh pakai nikab kala ni, oh pakai telekung macam ni, oh patut pintu masuk kot ni, satgi nak OOTD kot sana, oh satgi nak pi baki macam mana, oh satgi nak pi minum air azam, oh satgi nak pi Hajrul Aswad, oh nak sa'i lagu ni, oh satgi nak itu, oh satgi nak berhenti makan kat sini, oh satgi satgi nak bah lagu ni, tak boleh. Okey, kita kena selesaikan ibadah dulu. Okey, walaupun umrah ni adalah ziarah, tetapi dalam ziarah itu ada bentuk ibadat di dalamnya. Okey, faham? Faham. Okey, betul tu, setuju tu. Alhamdulillah. Okey, saya flip buku sebab tak nak lost count. Ada saja counter ataupun tasbih ataupun apa saja yang buat tu dalam bentuk 7 kali, banyak je. Dan ni dia pada jual tu tasbih 7 je, 7 biji je tu. Dia ubah tasbih tu. Ataupun hampa boleh pakai tasbih counter tu 1, 2, 3, ubah je macam tu. Ataupun hampa boleh cerita subhanallah tu rakaat pertama. Rakaat pula pusingan pertama. Lepas tu alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali. Okey, lepas tu ulang lagi sekali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali. Zikir, maksud kata dah 6 kali. Last kali tutup dengan la haula wala quwata illa. Cukup takat tu. Nak buka buku doa tu tak payah. Buku doa tu pun berat, besar. Sagi doa bau terkalih pergi ke sana, hilang bini, hilang laki, hilang anak, macam-macam. Okey, kita nak pergi sedia relax saja, relax. Itu yang penting. Faham? Terima kasih untuk share ilmu berharga pagi ni. Faham dah tu. Okey? Jadi macam itulah ceritanya Nabi umrah. Jangan kita bubuh satu macam beban dekat bau kita, macam-macam kita nak buat. Yang penting beban tu jangan kita bubuh dengan amalan. Amalan yang kena buat, beban tu ialah dengan tertib dan akhlak dan syariat yang betul. Itu saja. Dan ilmu yang betul. Sebab ilmu kadang sudah bercampur bau. Lately ni lah pada zaman sekarang ini. Okey, boleh jadi mutakwif tu. Boleh. Alhamdulillah, insya-Allah. Memang aku pun selalu jadi mutakwif dekat Faizo, dekat anak-anak aku, dekat ni jemaah yang aku nak bawa pi, siapa-siapa yang ikut aku, memang aku akan jadi mutakwif. Aku akan pesan siap-siap. Ingat hampa apa ni, lagu ni. Ingat macam tu, macam ni. Faham tak? Macam tu. Jadi bila kita pergi sa'i pun ingat benda tu. Sa'i macam kita tak payah ada wuduk. Sa'i tidak ada sunat. Kita nak sa'i sunat tak ada, tawaf sunat ada. Dan ramai yang aku pi dulu pun, sejak daripada zaman aku duk pi dulu pun, ramai yang pi umrah gagah buat 7 kali umrah. Takkan penat tu 7 kali umrah? Pasal apa? Nak dapatkan satu haji. Sebenarnya tawaf sunat tu lebih tinggi daripada umrah sunat yang kita buat banyak kali tu. Tawaf sunat, kita tawaf sunat, tapi kena ada ayat sembahyang lah kan. Sa'i sunat tak ada, tak wujud. Okey, tapi tawaf sunat ada. Jadi tapi melainkan kalau kita nak buat badal umrah dekat orang tu lain cerita. Okey, kita buat badal umrah ke orang, lepas tu dapat pahala, orang tu dapat pahala, itu lain cerita. Tapi kalau kita saja-saja nak tu, kita buat tawaf sunat, saya itu pahalanya lebih tinggi daripada segala-segala pahala yang berada di dalam Baitul Haram itu. Kan cuma larat tak larat je lah. Sebab sekarang ni tawaf matafnya bukan lagi dekat bawah. Kalau kita nak tawaf sunat di atas tu mau dekat berapa kilometer lah. Tapi kalau hampa nak buat juga, boleh naik atas, boleh naik skuter. Okey, tu cepat sikit. Faham? Tapi cuma satunya, bila naik skuter tu dia mungkin manusia ni mungkin dia punya konsentrasi dia tu kurang lah. Tapi kalau nak buat tawaf sunat dekat atas pun tak ada masalahnya. Okey, kalau kita nak buat waktu orang nak masuk semayang, kita berhenti semayang, lepas tu kita sambung balik tawaf. Macam tu. Kalau kita tak tawaf situ pun, mungkin kita tawaf kedai di luar kan, sama saja. Itulah cerita dia. Jadi macam-macam. Nak tanya apa lagi? Sungguh serba boleh Datuk jadi mutawif pun boleh. InsyaAllah. Tim hang kena yang paling tuk sayang. Apa dia maksud dia tu? Yalah, kadang-kadang mereka ni kadang-kadang banyak tengok reference dia, rujukan tu kadang-kadang bercampur baur kan. Jadi dah lah bercampur baur, lepas tu cara kita terima pula tak berapa nak faham. Jadi cerita dia lagu tu. Okey. Jadi kalau dah hampa dah tahu, sebab itulah kita ni pergi umrah
kita ni pi buat benda-benda ni sebab apa? Dalam benda tu kita faham lah ilmu jamak tu, kasar tu apa, takhir tu apa, takdim tu macam mana nak ambil semayang, nak ambil ayat semayang, sama ada benda tu kita kena ganti balik ke, ataupun apa benda yang dinamakan solat hormat waktu. Macam atas terbang aku cakap tadi, kalau kita dah ambil wuduk apa semua, maka solat itu sah. Manakah kita tak payah nak qada balik, tak payah nak ganti balik. Kalau kita setakat duduk saja terbang, mana kata kita tak ambil ayat semayang, tapi kita semayang juga, mana kata itu jatuh kepada hormat waktu. Dan bila kita ada kelapangan atau sampai ke destinasi, kita kena qada balik. Macam itulah cerita dia. Macam-macam ilmu fiqh kita boleh dapat tahu bila kita menjalani ibadah ini, sebab dia komplit. Dia beritahu kita macam mana kehidupan kita sebagai seorang umat Islam untuk menjalani kita punya rukun-rukun Islam itu. Dia ada caranya. Jadi bila kita dah pergi, baru kita tahu, oh ni macam ni boleh ke, oh macam ni boleh ke. Jadi tiada bebanan di atas umat Islam tu. Tapi walaupun dinamakan tiada bebanan, tapi benda yang fardu kita tetap kena buat, tapi dipermudahkan. Ada cara-cara dia. Siapa yang ajak benda ni semua? Nabi ajak dulu. Dan ini semua sunnah. Dan kalau macam tak maulah nak buat, kita tak maulah kita nak semayang full 4-4, kita tak mau kasar, kita nak jamak pun boleh. Ataupun kita tak mau nak jamak, kita tak mau nak kasar pun, itu sudah macam mengingkari sunnah yang Nabi buat. Jadi benda-benda tu kita kena faham, cek satu persatu. Tidak diceritakan pula nanti perempuan sampai sana kena pakai nikah, balik tak pakai. Tak ada. Benda-benda tu semua merepek. Okey? Faham tak? Tok buat umrah dengan friend saya nak join. InsyaAllah. Kalau umur aku panjang, memang inilah benda aku nak buat. Dan juga ini merupakan satu matlamat yayasan di mana macam mana tabung haji buat. Okey, di mana tabung haji ramainya orang pagi ni 1,800. Macam tabung haji duk buat kan, tabung haji duk buat macam okey, kota haji banyak macam ni, muasasah harga sekian-sekian, tapi disebabkan harga telah melambung naik daripada dulu pun sama, tabung haji akan buat benda yang sama, memberikan subsidi kepada jemaah-jemaah untuk supaya mampu pergi, kepada jemaah muasasah ataupun mereka-mereka yang tidak mempunyai kewangan yang tinggi. Ini juga antara niat aku dan juga Faizul dan kita semua, di mana kita kutip duit, bukanlah kita duit macam apa yang hampa dah sedekah jariah dekat yayasan ni yang kami duk simpan ni. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa halangan pandemik lagi, bala yang Allah turun ke apa semua ni, kita akan buka, kita akan ambil beberapa agensi-agensi kawan-kawan kita, ya, agensi-agensi yang adalah macam-macam lah, mungkin tabung haji ke, mungkin Arayan ke, mungkin apa nama tu yang famous tu, mungkin itu ke, minggu ini ke apakah, kita akan lock package tertentu, okey, dan kemudian kita akan buka kepada friends, insyaAllah. Okey, katalah package tu, satu package umrah tu katalah 18,000 sebagai contoh. Okey, lepas tu hampa mampu pi 15,000 saja. Okey, 3,000 tu yayasan akan subsidi kepada hampa supaya hampa boleh mampu, macam tu. Jadi dia boleh akan menyekat, orang kata tu, daripada masuk banyak-banyak orang sangat. Jadi kami tak payah nak interview kan. Okey, kalau hampa mampu 15,000, okey, masuk sini. Siapa yang nak daftar 15,000? Okey, daftar 15,000. Tapi kami akan bagi subsidi sebanyak 3,000. Sebab apa? Package tu sebenarnya adalah 18,000 kami subsidi. Jadi dengan harga 15,000 tu hampa boleh pergi. Jadi siapa yang boleh mampu kepada package 20,000, ambil 20,000 tu. Jangan pula hampa ambil yang 15,000, ambil hak orang tu, pergi 20,000. Dan 20,000 tu kami subsidi sebenarnya 5,000. Okey, jadi dekat sikit dia punya itu. Jadi seronok. Sebab apa? Dia serampang berbagai mata. Aku boleh tolong hampa pergi, tapi aku subsidikan